Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya akan menyampaikan laporan FCE 3808 pengalaman awal latihan sekolah ataupun PAUS. Jadi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penyelidik saya iaitu Profesor Madya Dr. Nur Syamilah Zakaria. Nama saya ialah Muhammad Noh bin Midan Mamunadun. Nombor matrik saya ialah 202553. Program Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Pondok Opeh dan guru pendamping saya ialah Puan Nurhani binti Azan. Beliau juga merupakan seorang kaunselor di SMK Pondok Opeh. Jadi maklumat umum berkenaan dengan SMK Pondok Opeh ini ialah ia terletak di kawasan balik Pulau Pinang dan ini juga merupakan grade B, sekolah jenis grade B, dan kapasitas jumlah muridnya seramai 878 orang pelajar, terdiri daripada 422 orang pelajar lelaki manakala 456 orang pelajar wanita. Dan pengetua bagi SMK Pondok Opeh ini ialah Puan Hajah Faridah binti Hussein. Jadi pertama sekali kita akan lihat latar belakang sekolah. Okay. Jadi sejarah sekolah ini. Okay. SMK Pondok Opeh ini terletak di daerah Barat Daya, Pulau Pinang dan dikategorikan sebagai sekolah luar bandar. Pada 1 Januari 2009, SMK Pondok Opeh telah pun ditubuhkan dengan menumpang di SMK Seri Balik Pulau sehingga Julai 2009 sebelum berpindah ke SK Balik Pulau. Pengetua pertama sekolah ini ialah Tuan Haji Izmi bin Ismail dengan sokongan 8 orang tenaga pengajar pada masa itu. Pada tahun 2009, sekolah ini hanya menerima pelajar tingkatan 1 sahaja. Pada 26 Jun 2010, Sekolah Menengah Kebangsaan Pondok Opeh mula beroperasi di bangunannya sendiri. Kita akan lihat juga kepada visi, misi dan juga moto SMK Pondok Opeh. Okey, visinya ialah melahirkan insan gemilang secara bersepadu menjelang tahun 2020. Misi SMK Pondok Opeh juga ialah SMK Pondok Opeh akan melaksanakan sistem pendidikan komprehensif melalui pencapaian kurikulum, co-kurikulum, sasiah dan disiplin, pengurusan dan pentadbiran serta komitmen komuniti selaras dengan kemajuan global. Moto sekolah ini pula ialah menjana insan gemilang. Okey, ini ialah merupakan lokasi sekolah yang terletak di daerah Barat Daya, balik Pulau Pinang. Okey, ini ialah infrastruktur bilik bimbingan dan kaunseling di mana ada landscape di hadapan, ada ruang santai, mempunyai ruangan sesi kaunseling kelompok dan juga ada ruangan sesi kaunseling individu. Sebenarnya masih lagi ada banyak infrastruktur di dalam bilik bimbingan dan kaunseling ini. Termasuk juga infrastruktur di SMK Pondok Opeh ini. Di mana ada sangat lengkap dari segi bilik masakan, bilik jahitan, makmal sains, makmal biologi, makmal fizik, kimia, bengkel kayu, bengkel paip. Jadi boleh dikatakan infrastruktur di sekolah dan juga di bilik bimbingan dan kaunseling sangat lengkap. Seterusnya kita akan pergi kepada pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Okey. Jadi sepanjang pengalaman saya menjalani PAUS, proses PDPR secara dalam talian sebenarnya merupakan satu cabaran yang amat besar bagi guru-guru dan juga para pelajar. Ini kerana kurang keberkesanannya jika dibandingkan dengan pengajaran dan juga pembelajaran ataupun PDP secara bersemuka. Hal ini berikutan dengan guru tidak dapat untuk memfokuskan kepada pelajar seorang demi seorang. Jadi semenjak COVID-19 ini juga yang melanda negara, guru-guru sangat terkesan dan mengalami pelbagai cabaran ketika melaksanakan PDPR. Antaranya ialah capaian internet. Selain itu, kelas secara virtual juga membuatkan para pelajar ini kurang fokus kerana suasana persekitaran yang tidak memberangsangkan kerana masalah-masalah seperti capaian internet, kekurangan gadget untuk digunakan semasa berlangsungnya proses PDPR. Walau bagaimanapun, pihak SMK Pondok Opeh semakin mahir dalam mengendalikan kelas, mesyuarat, program serta peperiksaan
secara atas talian setelah setahun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, di mana pembelajaran secara atas talian telah pun menjadi norma baharu dan kebiasaan bagi guru dan juga pelajar. Selain itu juga, berdasarkan kursus saya iaitu bimbingan dan kaunseling, SMK Pondok P ini masih menjalankan program walaupun dengan cara yang berbeza, iaitu secara atas talian. Jadi antara program yang dilaksanakan oleh unit bimbingan dan kaunseling sepanjang pelaksanaan PALS saya di sekolah tersebut ialah program Inspirasi Gemilang SPM 2021, di mana pengisiannya khas buat pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM, dan juga program Bulan Minda Sihat iaitu apa itu anxiety, di mana ini dikhususkan kepada guru-guru di SMK Pondok P. Kemudian juga alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar ini seperti kita semua tahu, ianya merupakan elemen yang sangat penting bagi guru untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Okey, tetapi walau bagaimanapun alat bantu mengajar ini tidak digunakan sama sekali manakala bahan bantu mengajar digunakan secara menyeluruh, termasuklah platform atas talian untuk melaksanakan PDPR. Selain itu juga, apa yang saya lihat, guru juga turut menggunakan literasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDPR, di mana saya melihat guru tersebut menggunakan dua peranti, iaitu komputer riba dan juga tablet. Okey, komputer riba ini digunakan untuk melihat para pelajar ataupun memantau para pelajar, kala tablet untuk kongsi skrin agar keseronokan pembelajaran dan mengelakkan rasa jemu terhadap pengajaran, serta menolong menjadikan murid-murid ini lebih mendalam memahami apakah isi pengajaran. Okey, selain itu juga pelaksanaan kebat dapat dilihat semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui soalan yang diajukan oleh guru kepada pelajar. Seperti mana kita tahu, kebat ini ialah mendorong pelajar membuat penerokaan, penyelidikan dan mengamalkan pembelajaran inquiry bagi mencari penyelesaian terhadap aktiviti yang mencabar minda melalui penyoalan aras tinggi. Jadi, secara keseluruhan, pengalaman awal sekolah ataupun PALS telah banyak memberi pengalaman dan pengetahuan baru yang berharga yang saya peroleh sepanjang latihan tersebut, terutamanya perkara-perkara yang melibatkan sekolah. Segala pendedahan yang telah diberikan oleh pihak sekolah telah sedikit sebanyak membantu diri saya untuk memantapkan lagi kemampuan diri untuk lebih bersiap sedia bagi menghadapi dunia pendidikan. Seterusnya kita akan lihat kepada penglibatan refleksi penglibatan dalam aktiviti co-curriculum. Jadi kegiatan co-curriculum ini bermaksud kegiatan dirancang dalam proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah. Okey, jadi kelebihannya ialah di mana murid-murid ini berpeluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik darjah. Okey, tetapi walau bagaimanapun, saya berpendapat bahawa aktiviti co-curriculum yang dijalankan secara atas talian ini mempunyai kekurangan, seperti berlakunya pengasingan yang membuatkan pelajar ini tidak dapat mempunyai peluang untuk berinteraksi secara bersemuka dengan guru dan juga pelajar lain, dan ianya agak sedikit mencabar bagi seorang guru untuk mengendalikannya. Okey, jadi perjumpaan kelab dan peserta yang saya yang saya sertai ialah bimbingan dan kerjaya, di mana guru penasihatnya ialah kaunselor saya sendiri, guru pendamping saya sendiri, iaitu Puan Nurhani binti Azian, pada pukul 4 petang sehingga 5 petang, sejam sahaja, melalui Google Meet, dan aktiviti yang dilaksanakan ialah mencari bahan kerjaya di internet. Okey, jadi proses pengendalian aktiviti kelab dan peserta ini ialah di mana pada awalnya guru penasihat dia akan memberikan pengumuman ataupun notis kepada ahli kelab bahawa co-curriculum kelab dan persatuan akan dijalankan pada tarikh sekian-sekian. Waktu tersebut pada 11 Ogos 2021.
Kemudian guru penasihat juga akan memberikan pada permulaan bila dah masuk dalam aktiviti kelab tu, guru penasihat dia akan memberi taklimat ringkas dahulu. Taklimat ringkas apakah aktiviti yang akan dijalankan pada hari tersebut dan bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Jadi pertemuan kelab bimbingan dan kerja ini dijalankan melalui platform Google Meet, memandangkan ramai ahli kelab bersetuju untuk menggunakan platform tersebut. Jadi ahli kelab bimbingan dan kerjaya pada hari itu tersebut perlu mencari bahan-bahan kerjaya di internet, dan juga pelajar yang terpilih akan membuat pembentangan kepada semua orang, dan yang selebihnya perlu menghantar bahan yang ditemui dalam internet kepada guru penasihat melalui WhatsApp. Jadi setelah saya mengikuti aktiviti ini, saya dapati ianya dapat membantu meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar untuk menjadi seorang yang berjaya dan baik serta mempunyai kerjaya yang bagus untuk masa hadapan. Selain itu, pelajar juga dapat menyelidik dan menjangkakan apakah bidang kerjaya yang memberi peluang yang tinggi dan sesuai dengan kemampuan serta latar belakang akademik pelajar. Komitmen guru penasihat juga sangat penting untuk memastikan setiap agenda dan perancangan yang dibentuk dapat dilaksanakan dengan jayanya. Jadi, kelab bimbingan dan kerjaya ini ditubuhkan bertujuan memberi sokongan kepada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Di samping itu, ahli-ahli kelab diberikan pendedahan tentang fungsi dan peranan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Mereka juga mendapat pendedahan tentang peluang melanjutkan pelajaran dan pendidikan kerjaya. Saya yakin dengan adanya kurikulum di sekolah dapat mengembangkan, mencungkil bakat dan kemahiran pelajar dalam pelbagai bidang serta mengisi minat, hobi atau kegemaran pelajar secara terancang, berhala tuju, bersistematik dan bermanfaat untuk jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Kita masuk kepada rumusan, di mana walaupun terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu diperbaiki oleh pihak sekolah, namun usaha dan komitmen dari setiap warga sekolah tidak kira sama ada pelajar maupun guru amat memberangsangkan. Banyak perkara baru yang saya belajar dan peroleh kerana suasana yang begitu berbeza jika dibandingkan semasa saya berada di sekolah tersebut sebelum ini, kerana saya merupakan alumni. Jadi saya anggap ini sebagai suatu pengalaman baru untuk tidak selalu berada di zon selesa dan sentiasa mencabar diri melakukan sesuatu perubahan. Dan akhir sekali, melalui latihan ini saya memperoleh banyak pendedahan dan gambaran tentang dunia pendidikan, terutamanya pada situasi pandemik COVID-19 ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.